Let's kick. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang, saya ucapkan, moga diiringi restu ilahi. Syukur kehadrat ilahi kerana dengan izinnya dapat kita bersua hari ini di dalam satu forum pula bagi membincangkan salah satu isu berkenaan di dalam bidang pendidikan semasa pandemik COVID-19. Tajuk forum kita pada hari ini berkisar mengenai isu dan cabaran pendidikan semasa yang berfokuskan kepada cabaran teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan semasa pandemik COVID-19. Saya, Maizatul Akmal binti Marzuki, selaku moderator pada hari ini mengucapkan selamat datang dan salam sejahtera kepada semua hadirin hadirat sekalian. Baiklah, sidang hadirin yang dihormati, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, izinkan saya menerangkan terlebih dahulu berkaitan tajuk forum kita pada hari ini. Seperti yang kita semua tahu, kita telah pun memasuki era globalisasi moden di mana teknologi maklumat dan komunikasi telah pun berkembang dengan sangat pesat. Maklumat di hujung jari merupakan fasa yang sangat popular bagi menggambarkan situasi ini. Berdasarkan saya terangkan tadi, ICT, Information and Communication Technology, boleh didefinisikan sebagai satu set ilmu teknologi yang merangkumi alat dan sumber untuk menyebar dan menguruskan maklumat. Saya ingin mengulas sedikitlah umum mengetahui sejak dunia dilanda musibah pandemik COVID-19, semuanya berubah sekelip mata. Jadi antara badan yang terkesan adalah institusi pendidikan di Malaysia. Bagi meneruskan juga arus pendidikan ini, para pelajar maupun tenaga pengajar, khususnya mahasiswa-mahasiswi universiti, perlu menjalani pembelajaran atas talian dari kediaman masing-masing. Hal ini demikian, mestilah ada cabaran yang dihadapi oleh golongan-golongan ini dalam penggunaan media massa tersebut. Jadi, pada hari ini kita akan lebih memfokuskan sejauh manakah cabaran teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan semasa pandemik COVID-19 dan apakah kesannya kepada golongan-golongan ini. Maka tujuan kita bersama para panel yang hebat-hebat belaka untuk membincangkan tentang isu ini secara spesifik dan terperinci. Sebelum kata bersulang bicara, sebelum ilmu menusuk di dada, kata orang tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, kita berkenalan dengan panel-panel kita pada hari ini. Panel pertama nampak bersahaja tapi ilmu penuh di dada, Cik Nur Salsabila binti Mak Siddiq. Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam, Cik Director. Panel kedua kita sopan santun, ayu sahaja orangnya, Cik Siti Nur Eliana binti Ibrahim. Apa khabar, Cik Eliana? Baik. Baik. Baiklah. Panel seterusnya, orangnya cantik, segak bergaya, Cik Nurhanis binti Sa'ari. Sehat, Cik Anis? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Panel terakhir kita tampak pemalu tapi petah berbicara, Cik Syahidah Fatihah binti Fadli Syam. Selamat datang, saya ucapkan. Selamat datang, Cik. Pembukaan sudah, kenal panel sudah, berpantun pun sudah. Jadi tanpa membuang masa, saya mula ke forum ini dengan soalan pertama saya untuk Cik Nur Salsabila. Pada pandangan Cik, apakah cabaran utama terbesar dihadapi oleh pelajar dalam pembelajaran atas talian ketika mereka menjalani waktu pandemik? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator Cik Maizatul Akmal dan panel-panel yang lain. Saya sebagai selaku panel yang pertama. Okey, pendapat saya lah bagi menjawab persoalan yang diajukan oleh moderator sebentar tadi, iaitu di mana apakah cabaran utama yang besar yang dihadapi oleh pelajar, khususnya apabila kita berbahas mengenai
pembelajaran di atas talian. Okey, baiklah. Saya sebagai pelajar juga dan pernah menghadapi fasa-fasanya di mana harus melaksanakan dan meneruskan pelajaran saya walaupun di dalam waktu PKP. Okey, PKP. Jadi apa yang saya dapatilah bahawa cabaran yang terbesar yang sering berlaku di dalam kalangan pelajar ini adalah capaian internet yang kurang memuaskan. Okey, maksudnya di sini apabila pelajar ni sering mempunyai masalah internet, masalah data ketika mana mereka melaksanakan pembelajaran di atas talian. Okey, hal ini keranalah sebab tempat yang mereka gunakan untuk melaksanakan PDP, pembelajaran di atas talian tadi, kemungkinan mempengaruhi tahap kelajuan internet tersebut. Maka apabila berlaku permasalahan ini ia akan menyebabkan pelajar tersebut, okey, para pelajar tersebut mengalami kesukaran dalam melaksanakan pembelajaran tersebut. Kerana apa? Bila online ini seperti kita faham pastinya akan menggunakan handphone, akan menggunakan laptop, dan ini menggunakan justru medium-medium ini memerlukan data, memerlukan internet yang laju. Okey, jadi ini yang menjadi permasalahan cabaran bagi pelajar itu dalam melaksanakan pembelajaran di atas talian. Sebab tanpa internet, tanpa data, seseorang pelajar itu tidak akan dapat melaksanakan dengan baik pembelajaran di atas talian. Ini juga bukan fokus kepada pelajar tersebut sahaja ya, tetapi dia fokus juga kepada pengajar tersebut, pensyarah tersebut untuk mengajar pelajar-pelajar. Okey, itulah bagi saya pendapat ataupun jawapan dan jawapan mengenai soalan yang telah diajukan oleh Cik Moderator, Cik Maizatul tadi. Terima kasih panel pertama kita, pembahasan yang cukup jelas dan padat. Hadirin sekalian, sememangnya kita akui penggunaan alat-alat teknologi maklumat dan penggunaan capaian internet banyak membantu dalam kehidupan seharian kita, khususnya bagi tenaga pengajar maupun para pelajar. Macam saya dengarlah jawapan daripada ahli panel pertama kita bahawa capaian internet ini amatlah penting kerana ia merupakan satu platform untuk kita meneruskan pembelajaran dalam waktu PKP dan sebagainya. Malahan penggunaannya sudah dianggap sebagai satu keperluan utamalah bagi sesetengah pihak. Seterusnya, saya beralih arahlah keadaan suasana itu sendiri. Saya rasa keadaan suasana pembelajaran juga memainkan peranan penting dalam sesi PDP berlangsung. Menjadi persoalan saya, adakah suasana kurang kondusif memberi impak negatif kepada para pelajar ketika sesi pembelajaran atas talian? Boleh saya tanyakan kepada Cik Eliana? Okey, silakan. Okey, terima kasih kepada moderator kita, Cik Maizatul, dan juga ahli panel kita. Saya selaku panel kedua. Okey, apabila kita belajar secara atas talian, mestilah banyak cabaran yang perlu dihadapi oleh semua pelajar, terutamanya pelajar di institusi pengajian tinggi IPT. Dan salah satu cabaran besar atas talian adalah suasana ruang belajar yang kurang kondusif. Contohnya seperti tiada kemudahan tempat untuk meletakkan bahan bacaan, pencahayaan serta kedudukan meja belajar itu sendiri. Selain itu juga berada di tempat terlalu bising, bilik berbahaya, kotor, gelap maupun terdapat aktiviti lain yang mengganggu suasana belajar akan mengganggulah tumpuan seseorang pelajar itu. Jadi hal ini akan menimbulkan banyak masalah kepada pelajar itu sendirilah, termasuklah mood study ataupun atau suasana belajar akan menjadi suram, dan ini akan mengundang kepada
kelewatan pelajar untuk menghadiri ke kelas di atas talian, hasil kerja yang kurang efisien dan kerjasama antara kumpulan juga akan menjadi lemah. Okey, dan ada satu kajian yang saya research yang dijalankan oleh Fakulti Pendidikan di UKM yang mana mendapati kehadiran murid berada pada paras bawah, iaitu 80%. Dan ramai juga murid yang tidak dapat menumpukan sepenuhnya perhatian pada pelajaran disebabkan suasana di rumah yang tidak kondusif. Jadi bagi pandangan saya lah, para pelajar yang daripada golongan bawahan haruslah ada usaha untuk menghidupkan suasana yang kondusif. Pelajar haruslah memikirkan tentang idea-idea untuk menciptakan ruang belajar yang selesa dan sangat positif lah. Selain itu juga tempat yang suasananya sunyi, terang, tenang, bersih dan terhindar daripada sebarang gangguan pastinya memudahkan seseorang pelajar itu belajar dengan lebih baik. Itu sahaja dari saya. Terima kasih kepada panel kedua kita. Berdasarkan penerangan tadi, dapat kita lihat di sini bahawa suasana keadaan pembelajaran itu juga memberi impak yang negatif kan, Cik Iriana, iaitu keadaan sekeliling lah yang saya dapat simpulkan di sini. Tetapi ia juga tidaklah boleh menjadi satu alasan kepada kalangan mereka, contohnya seperti para pelajar dan juga tenaga pengajar, kerana mereka boleh mencari satu solusi yang terbaik untuk mereka kawal dalam mendepani situasi tersebut. Itulah yang saya dapat ringkaskan. Okey, sikap pelajar. Saya melihat banyak berita ataupun netizen menyatakan berkaitan dengan sikap pelajar dalam sesi pembelajaran sewaktu PKP. Jadi saya bertanya-tanya, adakah sikap pelajar ni semuanya baik-baik belaka? Ataupun ada yang tidak menumpukan perhatian ataupun letak laptop ataupun handset ke situ, pergi ke tempat lain. Jadi saya tertanya lah pada pandangan Cik Hanis lah sebagai ahli panel ketiga kita. Boleh ulaskan bagaimana sikap pelajar ketika sesi pembelajaran atas talian dijalankan semasa pandemik COVID-19? Sila jelaskan. Okey, terima kasih kepada moderator kita dan kepada panel lain. Okey, tidak dinafikan ketika pembelajaran secara bersemuka pun ada sesetengah pelajar yang memberi fokus 100% dan ada yang juga main-main di belakang. Okey, ada setengah pelajar yang tidak memberi tumpuan ketika guru mengajar, itu pula ketika sesi pembelajaran di atas talian. Okay, guru kalau kita sebagai cikgu, kita mesti akan rasa terkilan atau kecewa apabila pelajar kita membuat sikap yang tidak sepatutnya lah ataupun tidak fokus dan bermain di dalam kelas waktu pembelajaran tersebut dijalankan. Okey, di sini merupakan sikap pelajar itu tidak berdisiplin lah dalam ilmu. Bukan itu saja, ada juga dalam kalangan pelajar yang menyertai kelas di dalam talian seperti aplikasi Google Meet, Zoom dan lain-lain lagi lah. Ianya bukan sekadar untuk memenuhi jumlah kehadiran sahaja, malah di sebalik kamera yang sengaja dimatikan, dia hanya melakukan kerja-kerja yang tidak berkaitan, sebagai contoh makan ataupun membuat kerja-kerja yang lain, kerja rumah yang lain lah. Hal ini akan mengganggu proses pembelajaran yang dijalankan dan menyebabkan masa yang tidak mencukupi. Maka pelajar ini seharusnya memberikan kerjasama yang baik sepanjang pembelajaran di atas talian itu. Okay.
supaya dapat dilaksanakan dengan sempurna di antara pelajar dan juga guru Okay. Selain itu, terdapat juga cabaran kepada pelajar itu apabila sebilangan pelajar yang harus membantu meringankan beban kerja ibu bapa mereka apabila berada di rumah. Kerana apa? Kerana masih terdapat ibu bapa yang kurang memahami tugas anak mereka sebagai seorang pelajar. Pelajar akhirnya tidak dapat menumpukan perhatian kerana mereka tersepit di antara tanggungjawab mereka sebagai anak dan juga sebagai pelajar. Kesimpulan kat sini, setiap pihak sama ada guru, pelajar atau ibu bapa mestilah bekerjasama di antara satu sama lain dalam mengatasi setiap masalah yang wujud agar pembelajaran di atas talian ini menjadi satu kaedah yang berkesan dalam menyampaikan ilmu tanpa menyebabkan sesiapa pun ketinggalan dalam pembelajaran. Akhir sekali, eloklah jika para pelajar itu mengetahui tips-tips yang terbaik ketika menyertai kelas online untuk memastikan sesi pembelajaran ataupun menuntut ilmu itu berjalan dengan lancar. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih kepada Cik Anis atas penjelasan yang cukup baik saja. Jadi di sini saya dapat ringkaskan bahawa ibu bapa perlu memberi perhatian kepada anak-anak mereka lah. Dan juga saya rasa pelajar itu sendirilah, kelakuan para pelajar itu sendiri yang perlu orang kata apa? Kelakuan para pelajar itu perlu diubah, iaitu ketika sesi dijalankan mestilah fokus kan, Jadi saya rasa poin penting dekat sini adalah ibu bapa itu sendirilah. Okey. Seperti yang kita semua sedia maklum, guru memainkan peranan besar dalam mendidik anak-anak murid ataupun para pelajar lah di sesuatu tempat, bersekolah ataupun universiti. Selain itu, saya pasti wujudnya pandemik COVID-19 ni, penggunaan ICT juga memberi cabaran yang besar kepada tenaga pengajar, di mana mereka perlu melalui ilmu teknologi yang baru dengan menggunakan cara lebih efektif untuk berkomunikasi dengan pelajar. Persoalannya di sini, bagaimanakah seseorang pendidik itu mengaplikasikan cara mengajar dengan menggunakan teknologi digital? Saya tunjukkan soalan ini kepada panel keempat kita, Cik Syahidah. Silakan. Terima kasih Cik Moderator kita, Datuk Rahma dan juga ayah kita yang lain. Jadi seperti yang kita ketahui, dalam Malaysia tidak semua warga pendidik mahir dalam bidang teknologi. Sebab apa? Sebab ada di kalangan mereka ini yang sudah berusia, kerana peredaran zaman pada masa kini yang terlalu canggih dengan penggunaan teknologi dalam semua aspek kehidupan yang telah dinaik tarafkan. Jadi mereka ini kurang pendedahai berkaitan dengan teknologi digital, dan ini adalah merupakan satu cabaran bagi warga pendidik itu sendiri dalam melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai guru semasa pandemik COVID-19. Dan kepada mereka yang merupakan warga pendidik yang kurang mahir ini, mereka ni mengambil masa yang agak lama untuk mereka mahir dalam sesuatu aplikasi di atas talian tersebut, untuk mereka menyediakan bahan-bahan mengajar yang lengkap serta mampu menarik minat dan perhatian para pelajar. Namun begitu, kesungguhan dan rasa tanggungjawab para guru di Malaysia ini harus dipuji, kerana mereka ini bukan warga pendidik yang orang kata tidak mempunyai usaha, tapi mereka inilah orang kata sedaya upaya berusaha belajar bagaimana cara untuk menggunakan aplikasi digital yang sekarang ini telah orang kata di-upgradekan. Tambah-tambah sekarang ni pandemik COVID-19, jadi PDP itu berjalan
secara atas talian. Dan mereka ini telah orang kata menghabiskan masa semata-mata untuk nak menyampaikan ilmu serta tunjuk ajar kepada para pelajar. Okey, seperti peribahasa Melayu berkata, hendak Sri Budaya, tidak hendak Sri Budaya. Sekian itu sahaja daripada saya. Jawapan yang sangat mantap telah diberikan oleh peserta ahli kita, Cik Syahidah. Jadi saya yakin dan percaya bahawa guru ataupun tenaga pengajar perlu melengkapkan diri mereka dengan pelbagai ilmu pengetahuan mengenai penguasaan dalam teknologi digital yang baru supaya lebih senang untuk menyampaikan ilmu kepada para pelajar. Setiap cabaran yang berlaku dalam sesuatu perkara itu pasti ada kesannya. Sama ada kesan yang buruk ataupun yang baik. Selalunya apabila sebut tentang kesan ni, pasti akan memanai kesan itu dengan kesan buruk. Maka soalan terakhir saya, dan saya ingin mendengar dari keempat-empat ahli panel kita pada hari ini, adakah penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ini akan memberikan kesan yang positif kepada bidang pendidikan atau ianya lebih mendatangkan kesan negatif berbanding kesan positif? Jadi kita mulakanlah dengan panel pertama kita, ataupun saya pilih secara random. Macam mana? Okey, saya rasa saya nak bertanya panel di sebelah saya, iaitu Cik Eliana. Boleh? Okey, silakan. Okay, kesan negatif terhadap kesan akademik. Pelaksanaan pembelajaran secara atas talian ini berpotensi dan boleh mencecaskan kesihatan mental pelajar. Contohnya seperti rasa tertekan, stres dan kemurungan atau depression. Tidak dinafikan juga tekanan, bebanan, kerisauan, keletihan minda dan fizikal menguji kesabaran. Ia bukan hanya membabitkan murid sahaja, tapi guru dan juga ibu bapa. Pembelajaran secara atas talian ini telah memberikan komplikasi terhadap para pelajar, terutamanya yang tidak ada ruang yang kondusif, kerana ia memerlukan mereka untuk bersedia dan memberi fokus terhadap pembelajaran atas talian dalam jangka masa yang lama. Jadi apa yang boleh saya simpulkan, tempat belajar yang kondusif sangat memainkan peranan yang sangat pentinglah untuk seseorang pelajar memulakan sesi pembelajaran maupun ulang kaji khususnya apabila ia dilaksanakan di rumah. Okey, secara tamsilannya dalam surah At-Taubah ayat ke-122 yang bermaksud tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari setiap golongan di antara mereka ke beberapa orang untuk memperdalamkan pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Okey, ayat ini memberi anjuran tegas tahdid kepada umat Islam agar ada sebahagian daripada umat Islam untuk memperdalamkan ilmu agama. Setakat itu sahaja daripada saya. Terima kasih Cik Eliana atas penjelasan yang ringkas dan cukup padat. Okey, Cik Eliana sudah menyatakan kesan yang negatif terhadap suasana yang kurang kondusif ketika PDPR dijalankan. Jadi saya nak tahu, ataupun oranglah sidang hadirin dan hadirat sekalian, mestilah tertanya juga, apakah kesan yang positif pula terhadap pembelajaran atas talian ini kepada pelajar, mungkin kepada tenaga pengajar itu sendiri? Boleh saya tujukan soalan ini kepada ahli panel pertama kita, Cik Sasabela? Silakan. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Encik Maizatul Akmal sebagai moderator. Baik, apabila kita berbincang mengenai kesan, macam Encik moderator kita tadi kata, bila kita sebut cabaran, pastilah
kita akan fikir pasti cabar kesan itu negatif. Tetapi buat hadirin sekalian, pada moderator dan kepada ahli-ahli panel yang lain, bagi saya tidak adil lah kalau kita kata pembelajaran di atas talian ini mempunyai banyak kelemahan. Okey, kalau kita kata cabaran pembelajaran di atas talian ni mungkin ada negatif, tidak adil kalau kita kata pembelajaran di atas talian ini tidak ada baiknya. Pasti ada baiknya, pasti ada positifnya. Cuma setiap orang itu akan merasakan perkara-perkara tersebut berbeza. Okay, bagaikan pepatah ada mengatakan rambut sama hitam, hati lain-lain. Okey, bagi saya lah, pendapat saya sendiri untuk menjawab soalan yang ada diajukan oleh moderator tadi, mana kesan positif pelajar yang melaksanakan pembelajaran di atas talian ini adalah mereka mempunyai masa yang lebih fleksibel. Okay? Fleksibel ni adalah yang dimaksudkan dengan masa yang tidak kalut, tidak padat, masa yang tidak terlalu mengekang seseorang itu. Okey, dan apabila kesan positif pembelajaran di atas talian yang berkaitan dengan masa lebih fleksibel ni, ini bukan sahaja ia tertumpu kepada pelajar itu sendiri, ya, tetapi ia tertumpu juga kepada baik juga kepada pengajar itu sendiri. Jadi mana apabila masa fleksibel jadual, kalau kita kata jadual pembelajaran itu, maka pengajar, terutamanya kalau pembelajaran taraf IPT, jadi pensyarah itu lebih mudah mengatur masa. Okey, lebih mudah mengatur masa kerana apabila pembelajaran di atas talian ni, walaupun tidak cukup masa ataupun ada mana-mana pelajar yang terjadinya berlaku masalah ke, tetapi pembelajaran itu tetap boleh dijalankan pada bila-bila masa sahaja. Dan kebiasaannya pembelajaran di atas talian ini, saya sebagai pelajar sendirilah, masa yang diberikan, iaitu jadual yang diberikan oleh pensyarah kepada pelajar itu sendiri tidaklah terlalu mengekang pelajar itu. Okey. Dan bahkan masa yang dapat masa lebihan lah, kita kata masa lebihan tu boleh pelajar gunakan untuk mengulang kaji pelajaran. Bahkan masa lebihan itu boleh digunakan oleh pelajar untuk membuat sesuatu perkara yang lain lagi. Okey, macam kita tahu PKP ni satu fasa, satu keadaan, satu situasi yang mana seseorang itu ada hilangnya punca pencarian. Maka PKP ni ramai pelajar, ramai pelajar yang cuba mencari kerja part time. Maka masa yang fleksibel, masa lebihan itulah yang digunakan oleh pelajar untuk kerja part time itu. Selain daripada mengulang kaji, mereka juga menggunakan masa lebihan itu untuk melakukan pekerjaan separuh hari bagi menampung perbelanjaan mereka seharian lah. Okey, dan masa fleksibel ini juga merujuk kepada yang di mana pensyarah tidak terlalu berpogapa ataupun tidak terlalu mengejar masa untuk pergi ke kelas, kerana pembelajaran di atas talian ini menggunakan pelbagai teknologi maklumat lah, seperti Google Meet, seperti Zoom, untuk melaksanakan PDP tersebut. Dan
masa yang digunakan oleh pesyarah tersebut itu sendiri tidaklah memerlukan masa yang banyak, okey, berbanding dengan masa yang digunakan olehnya ketika melaksanakan pembelajaran secara bersemuka. Okey. Dan selain itu juga pembelajaran di atas talian juga berfokus kepada untuk memahamkan pelajar, dan pelajar juga harus memahami apa yang diajar. Macam tu. Kalau belajar bersemuka ni pastilah mempunyai ketidakcukupan masa. Sedangkan masa itu emas, ketidakcukupan untuk menghabiskan silibus. Sedangkan kalau belajar talian ni, pengajar tersebut akan menggunakan masa secara betulnya untuk menghabiskan silibus pelajaran, silibus subjek tersebut. Maka ini baiklah untuk pelajar, okay, bagi cepat-cepat, orang kata cepat-cepat menghabiskan subjek itu, pelajaran subjek itu. Okey. Jadi walaupun bagi saya lah sendiri, akhir kata daripada saya, walaupun belajar secara talian, kita sebagai pelajar haruslah alang-alang menyeluk perkasan biar sampai bahkan dengan belajarlah bersungguh-sungguh walaupun pembelajaran di atas talian. Terima kasih, itulah daripada saya sebesar. Okay, terima kasih kepada ahli panel pertama kita, penyampaian yang sangat bersemangat ya, dan panjang lebar. Jadi saya rasa saya tidak perlulah simpulkan lagi, sebab saya rasa hadirin-hadirat semua faham apa yang disampaikan oleh panel pertama kita sebentar tadi. Okey, soalan yang seterusnya saya tujukan kepada ahli panel kita yang ketiga. Apakah kesan lain terhadap pelajar semasa sesi pembelajaran online ketika COVID-19? Boleh terangkan? Okey, terima kasih sekali lagi kepada moderator. Okey. Semasa sesi pembelajaran di atas talian, pembelajar yang agak tempoh lama ketika COVID melanda di dunia, okey, bukan sahaja memberi kesan terhadap prestasi pelajar, malah ia memberi kesan kepada komitmen guru dan juga ibu bapa sendiri, yang dapat kepada kesukaran lah. Malah bukan semua pelajar mudah menyesuaikan diri dengan kaedah pembelajaran yang baharu ini. Antara kesan negatif yang bakal dihadapi oleh pelajar ketika itu adalah mereka akan merasa kurang yakin terhadap pembelajaran dalam jangka masa yang panjang, meskipun pengajaran dan pembelajaran selepas itu dijalankan secara fizikal ataupun bersemuka di sekolah ataupun institut pengajar tinggi. Okay. Apabila pelajar ini kurang keyakinan, kurang semangat, ia akan memberi impak yang negatif lah terhadap proses pembelajarannya di masa yang akan datang lah. Okay. Jika perkara ini berlarutan, ia akan berlaku secara kita akan dikhawatiri lah pelajar itu akan tidak minat untuk menghadiri sesi pembelajaran secara bersemuka. Jadi dia suka kepada pembelajaran secara online. Sebab apa? Sebab ia akan jadi mudah hanya masuk dalam talian Zoom, lepas tu tutup kamera, lepas tu kita pergi mana-mana saja. Okey, antaranya lagi adalah pelajar ni tidak mempunyai antara kesannya, seperti kita tahu, ada pelajar yang hidup mewah, ada pelajar yang hidup yang sederhana dan dekat dalam pendalaman, dan ada viral yang pasal student untuk mencari capaian internet yang bagus terpaksa untuk menaiki bukit, pokok dan sebagainya. Dan yang tak sepatutnya adalah seperti mana kita tahu sekarang ni adalah kesan viral TikTok.
So kan student pelajar ni ia suka rekod ketika sesi pembelajaran. Sepatutnya dia harus dan menghormati sesi pembelajaran tersebut dan menghormati guru tersebut supaya tiada netizen ni komen-komen tak sepatutnya bila cikgu ataupun anak murid tersebut ketika itu berlaku yang tidak sepatutnya lah. Yang tak sepatutnya netizen itu tahu. Okey. Dekat sini saya ingin bagi satu pantun untuk mengakhiri saya punya ucapan. Okey, pantunnya berbunyi begini. Pagi hari menanam tebu yang ditanam di tanah lapang. Ayo semangat menuntut ilmu agar masa depan lebih gemilang. Satu lagi saya ingin menyampaikan sebuah slogan dan saya agak sesuai lah. Okay. Saya harap kalau saya minta maaf terlebih dahulu lah kerana suara saya ni tidaklah semerdu Datuk Siti Nurhalizah. Okay. Carilah ilmu bukan seteru, carilah tempat untuk berguru. Tetaplah semangat, jangan keliru. Marilah mula semangat baharu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada ahli panel kita yang ketiga, Penghujan Nyanyian merdulah. Memang sangat hebat dan juga jelas sekali lah. Jadi tanpa membuang masa, saya melihatlah ahli panel terakhir kita, Cik Syahidah, nampak macam tak sabar. Mungkin Cik Syahidah ingin membuat sedikit penambahan? Okey, baik, terima kasih kepada moderator Cik Maizatun dan juga ahli panel lain. Jadi saya akan menjawab persoalan tersebut dengan menyelitkan kesan positif terhadap penyampaian komunikasi semasa pandemik COVID-19. Okey, seperti yang kita ketahui, pengajaran dan juga pembelajaran semasa COVID-19 ni adalah sangat penting, di mana kita melalui satu kehidupan yang baru. Jadi tenaga pengajar ini meneruskan tanggungjawab mereka dengan mengadakan kelas secara di atas talian. Dan dia sekali bahawa COVID-19 ni bukanlah satu penghalang bagi membangunkan pembangunan model insan yang berjaya di universiti ataupun institusi-institusi yang lain. Justru dalam proses ini, komunikasi yang efisien memainkan peranan penting, khususnya di antara pensyarah dan juga para pelajar di universiti. Bagi pelajar yang baru masuk ke universiti dan mereka menghadapi di mana suasana COVID-19 ni, mereka terpaksa belajar di atas talian. Dan masa inilah untuk mereka memanfaatkan kemahiran komunikasi secara atas talian ini bersama rakan-rakan dan juga pensyarah menerusi media sosial yang ada sekarang, seperti aplikasi WhatsApp, Zoom, Google Meet dan sebagainya. Okey, semua situasi semasa tidak membolehkan mereka untuk berkomunikasi secara bersemuka ataupun secara fizikal. Namun teknologi digital yang ada ini dapat memudahkan proses komunikasi mereka ataupun interaksi yang berlangsung secara dua hala. Oleh itu, kelebihan komunikasi yang ada pada masa kini perlulah dimanfaatkan dengan sebaiknya, tidak kisahlah kepada warga pendidik ataupun para pelajar itu sendiri. Jadi kita seharusnya tidak jenuh dalam menuntut ilmu, kerana ilmu itu merupakan pelita hidup dalam kehidupan kita. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah, itu sahaja daripada saya.
Terima kasih saya ucapkan kepada keempat-empat ahli panel kita pada hari ini kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Sangat bersemangat ya semua. Jadi moga apa yang kita dapat hari ini memberikan sedikit pencerahan dan input yang bermanfaat kepada kita semua. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Jadi sedikit rumusan yang dapat saya simpulkan ialah ICT atau teknologi maklumat dan komunikasi bukanlah sesuatu yang baru atau asing lagi dalam kehidupan seharian kita. Bagi tenaga pengajar maupun para pelajar. Begitu juga di dalam bidang pendidikan itu sendiri. Namun ianya masih lagi boleh dikategorikan sebagai salah satu cabaran yang perlu dihadapi oleh mereka ini. Justru sebagai pendukung falsafah pendidikan negara, para pelajar ataupun tenaga pengajar itu sendiri haruslah bersiap sedia bagi menghadapi cabaran maupun sewaktu pandemik COVID-19. Baiklah, saya sebagai moderator memohon maaf jika ada kesalahan sepanjang berlangsungnya forum ini. Sebelum mengundur diri, terimalah serangkap pantun dan indah daripada saya. Tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Salam hormat sehingga kita bertemu lagi. Akhir kata, orang putih, orang Pakistan. Terima kasih, syukran jazilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.